Ya, selamat pagi kepada semua subscribers Knowledge Mitch. Kita bertemu lagi pada pagi ini, pagi Selasa ini. Apa kabar semua? Semoga Knowledge Mitch doakan agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, dari segi kesehatan, mental, rohani, ya. Dan juga terima kasih kerana anda sentiasa mematuhi SOP, kerana itu adalah amat penting untuk membantu kerajaan menangani ataupun memutuskan penularan COVID ini. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar sejarah sedikit, di mana siapakah Perdana Menteri kita yang 9 Perdana Menteri itu, dan apakah kaitannya dengan MS-63 Perjanjian Malaysia 1963. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman, ya, yang menjadi Perdana Menteri selama 13 tahun 22 hari. Dan beliau dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan ataupun Bapa Malaysia, Father of Independence, Father of Malaysia. Dan pada masa beliau menjadi Perdana Menteri lah, the first Malaysia Plan telah dilaksanakan. Dan pada masa beliau menjadi Perdana Menteri lah, 13 Mei terjadi yang sangat menjadi sejarah hitam negara lah, ya. Dan pada masa beliau menjadi Perdana Menteri lah, Perjanjian Malaysia ditandatangani 19 Julai 1963 di antara Tanah Melayu, Melaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Tetapi pada 1965 Singapura telah mengambil keputusan untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi tinggallah Melaya, Sabah dan Sarawak. Ya, itu dia kenapa pentingnya perjanjian Malaysia Agreement untuk kepada Sabah dan Sarawak, ya. Dan siapakah yang mengambil jawatan Perdana Menteri kedua? Ya, tidak bukan Tunku Abdul Razak. Ya, ini bapa kepada Dato' Najib Razak lah. 5 tahun 114 hari, lebih kurang 1 term lah dia telah memerintah. Dan Malaysia Agreement itu di bawah kepada carried forward tu pentadbiran Tun Abdul Razak, dan sejauh mana dia telah dilaksanakan di sepenuhnya yet to be known lah pada masa ini, mungkin terlalu baru kan. Dan pada masa ini pun kalau kita tengok dalam di sini ada National Energy Policy, National Operation Council dan sebagainya, National Culture, semua di bawah Tun Abdul Razak lah. Dan tidak pasti sama ada dalam education hal 7 pendidikan negara pada Tun Abdul Razak ini ada diajar pembentukan Malaysia ini dalam sejarah. Tapi sebab masa Knowledge Mitch dulu jadi pelajar dulu, tidak ada diajar secara detail, secara transparent pembentukan Malaysia ini di sejarah, buku sejarah sekolah menengah ataupun sekolah rendah lah. Jadi mungkin perlu diperkenalkan lah, sebab sejarah ini sangat penting bagi semua warga negara Malaysia, perlu tahu pembentukan Malaysia ini. Jadi Perdana Menteri ketiga Tun Hussein Onn, 1 term juga, 5 tahun 182 hari lah, ya, dia menjadi Perdana Menteri. Dan di sini jugalah Malaysia Agreement 1963 ini dibawa ke hadapan, di bawah pentadbiran Tun Hussein Onn, Perdana Menteri ketiga ini. Question is, sejauh mana dia telah ditunaikan janji dalam perjanjian itu, kan? Sebab sampai sekarang pun Perdana Menteri ke-9 masih lagi dicari-cari, masih lagi ditagih oleh Sabah dan Sarawak. Jadi sudah sekian lama, kalau dari 1963 ke 2021 sudah lebih kurang 58 tahun. Jadi kenapa tidak ditunaikan? Mungkin akan timbul satu satu movement, mungkin tidak tahu, 5-6 tahun dari sekarang, untuk generasi baru menagih 1963 ini. Tidak mustahil, ya. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada semua Perdana Menteri yang Knowledge Mitch mention tadi, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Konusion, karena mereka telah, Knowledge Mitch percaya they'll do their best to develop Malaysia, ya. Bapa
unity. Itulah Tun Hussein Onn, Bapa Perpaduan. Dan Perdana Menteri yang keempat merupakan Perdana Menteri paling panjang menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir Mohamad, 22 tahun 106 hari. Terlalu panjang. Dan di bawah beliau lah banyak pembangunan, sebab beliau dikenali sebagai Father of Modernization, Bapa Pemodenan. Di bawah beliau lah ada Clean Air, Privatization Policy, paling agresif pada masa itu. Lepas tu apalagi yang ada dalam banyaklah Operation Lalang, Six Malaysia Plan, Fifth Malaysia Plan, semua dah di bawah beliau. Dan di bawah Mahathir inilah Nalot Smith percaya Malaysia dikenali di seluruh dunia. Dan pada 1984 dia telah datang di daerah Nalot Smith, dan Nalot Smith masa itu Nalot Smith Darjah 4 sempat bersalaman dengan Tun Mahathir pada masa itu. Dia datang di Tambunan meresmikan masjid pada masa itu. Jadi sekali lagi, Malaysia Agreement itu di bawah pentadbiran Tun Mahathir. Adakah dia telah dilaksanakan? Kita pun menjadi tanda tanya. Semua rakyat di Sabah Sarawak masih menagih sampai sekarang, ya. Jadi Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ini pun satu term juga, beliau pun satu term, 5 tahun 154 hari saja beliau menjadi Perdana Menteri. Dan beliau dikenali sebagai Father of Human Capital Development, Bapa Pembangunan Modal Insan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Perdana Menteri yang bertungkus lumus untuk membangunkan Malaysia, ya. Jadi sekali lagi, seperti biasa, perjanjian Malaysia itu di bawah, sekali lagi, di bawah naungan ataupun pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sekali lagi persoalannya, apakah telah dilaksanakan sepenuhnya? Berapa persen? 20, 30, 60, 70, 90%? Perjanjian itu telah dilaksanakan terhadap Sarawak dan Sabah? Kita pun tidak tahu, sebab terus terang Nalot Smith katakan bahawa sepanjang Nalot Smith di sekolah rendah, sekolah menengah, tidak diajar dalam education, sejarah, tidak diajar pembentukan Malaysia ini. Cuma yang kita diajar adalah Sabah merupakan satu negeri, dan juga hari kemerdekaan 31 Ogos 1957. Itu yang telah diajar, diulang-ulang. Jadi perlu dilawat baliklah education kita ni. Dan seterusnya, Perdana Menteri seterusnya adalah Datu Muhammad Najib Abdul Razak. Ini anak kepada Tun Abdul Razak lah. Ada lama sikit, 9 tahun 36 hari. Dan di bawah beliau lah ada One Malaysia, New Economic Model, Blue Ocean Strategy, Transformation, National Transformation 2050, dan juga beliau dikenali sebagai Father of Transformation. Dan kita mengucapkan syukurlah kalau Sabah Sarawak mungkin tidak keterlaluan jika kita mengucapkan terima kasih kerana melalui beliau lah Pen Borneo ini dilaksanakan, ya. Dan yang lain-lain pun ada jasa juga, tapi setiap Perdana Menteri dia mempunyai sumbangan ataupun legacy tersendirilah untuk kebaikan rakyat, kan. Jadi sekali lagi, Malaysia Agreement ini dibawa, dibincang, direvisit balik di bawah pemerintahan ataupun pentadbiran Datu Najib pada masa inilah. Dan sejauh mana dia telah dilaksanakan, Nalot Smith pun susah mau komen. Sebab sampai sekarang Perdana Menteri ke-9 masih lagi diwar-warkan, masih lagi Sabah Sarawak menagih perjanjian ini. Jadi mungkin jangan kasih lama lah, kan, sebab benda ini sudah lebih 50 lebih tahun. Just deliver, just do it, just give it to the state lah, Sabah dan Sarawak, apa yang telah dijanjikan. Dan sekali lagi Perdana Menteri ke-7 make a comeback, Tun Mahathir, tapi tidak lama, 1 tahun 290 hari saja beliau menjadi Perdana Menteri, disebabkan oleh pergolakan sana sini politik. Jadi
selepas 1 tahun lebih itu beliau meletakkan jawatan. Tetapi pada masa ini perjanjian itu dibawa lagi pada pentadbiran itu. Dan Perdana Menteri ke-8 Datuk Seri Muhyiddin Yassin, ya, Abah, dipanggil sebagai Abah. 1 tahun 168 hari saja. Tetapi apa yang Nalutmi teruja pada masa beliau adalah beliau sangat humble lah. Perdana Menteri ke-8 dia sangat humble. Setiap ucapan beliau tidak pernah menunding jari mempersalahkan parti-parti ataupun kerajaan terdahulu. So I think it's very respectable lah bagi Nalutmi, pandangan pribadi Nalutmi lah. Tetapi pada masa ini persoalan sekali lagi adalah adakah MS63 itu, perjanjian yang sangat suci bagi Sabah dan Sarawak, telah dilaksanakan sepenuhnya? Mungkin tidak. Mungkin kena kerja keras lagi. Tapi apa yang telah dijanjikan pada Julai 1963 haruslah ditunaikan, kan? Jadi sambung lagi. Dan Perdana Menteri yang baru-baru dilantik, yang ke-9, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, baru pada masa video ini dibuat baru 2 hari lah jadi Perdana Menteri, ya. Dan semoga Perdana Menteri yang ke-9 ini, sebab dia juga menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang ke-8 lah. Semoga cabaran menangani COVID ini dapat diteruskan, memartabatkan ekonomi, dan jangan lupa tunaikanlah MS63 itu kepada Sabah dan Sarawak. No harm, kan? Sebab we are all, after all Malaysian. Ya, itu dia tadi 9 Perdana Menteri. Jadi kita sentuh sedikit tentang perjanjian Malaysia ni. Kenapa dia penting sangat bagi Sarawak? Sebab ini adalah artikel yang Nalutmi dapatlah daripada internet. So kalau kita baca sini, Malaysian Act 1963 Chapter 35, the vest in the manner agree, bererti diamanahkan mengikut perjanjian yang dipersetujui, iaitu perjanjian Malaysia. Perjanjian berarti perjanjian Malaysia 1963. Vest diamanahkan. Malaysia sebenarnya satu amanah. United Kingdom pembentuk amanah. Perjanjian ini ditandatangani di United Kingdom. Jadi United Kingdom sebagai pembentuk amanah. Persekutuan Tanah Melayu adalah pemegang amanah. Sabah, Sarawak dan Singapura adalah pewaris ataupun beneficiary. Jadi amanah itu perlulah dipegang sepenuhnya, dan beneficiary itu dijaga, kan? So kita tidak mau dia jadi pemegang amanah kepada tukar kepada pemerintah. It's different story. So kita baca di sini. So kita sambung lagi. Kalau kita tengok di depan ini, Nalutmi baca, Malaysia Act 1963 Chapter 35 diluluskan oleh Parlimen British, bukan Parlimen Malaya. Satu akta yang diluluskan pada 31 Julai 1963, 3 minggu selepas perjanjian Malaysia ditandatangani pada 9 Julai 1963. Sabah, Sarawak dan Singapura, pada masa itu Singapura masih berada dalam Malaysia, tidak diserahkan secara bulat-bulat oleh British kepada Malaya untuk berbuat sesuka hati mereka. Sabah, Sarawak dan Singapura diserahkan sebagai satu amanah. It's a trust. Malaya dijadikan pemegang amanah dan Sabah, Sarawak dan Singapura dijadikan pewaris dan atau beneficiary. Jadi secara terang dinyatakan di sini bahawa Malaya menjadi pemegang amanah, macam trustee lah, kan? Jadi trustee ini dia kena memegang ataupun menjaga kebajikan Sabah, Sarawak dan Singapura, supaya tidak diabaikan, supaya tidak tidak di mistreat dan sebagainya lah. Dan bagi Nalutmi adalah sangat maybe tidak berpatutan lah jika pemegang amanah ini, trustee ini, mungkin sekarang telah secara halus ditukar kepada pemerintah. Daripada pemegang amanah dia menjadi pemerintah, dan oleh itu maybe sangat sukar bagi pihak berwajib menunaikan MS63 ini. Jadi
adalah diharapkan agar ia dapat ditunaikan secepat mungkin kepada Sabah dan Sarawak lah. Ya, jadi kita sambung selepas ini. Ya, kita sambung lagi. Jadi kita berharap Perdana Menteri yang ke-9 ini, Datuk Ismail Sabri Yaakob, dapat memperhalusi perjanjian Malaysia ini. Actually sudah banyak kali diperhalusi lah kan. Banyak, kalau kita tengok artikel, banyak yang bilang di study, revisit, dikaji kan. So maybe this time is about time to just deliver it to Sabah dan Sarawak, supaya penantian selama 58 tahun itu dapatlah dinikmati oleh setiap lapisan rakyat di Sabah dan Sarawak, supaya tidak ada lagi daerah-daerah yang miskin di Sabah ini. Macam mana kita boleh ada daerah miskin seperti Kota Merudu, seperti Tongod, seperti Pitas ini kan. Jadi letak di ruang komen itu, letak kamu punya komen, True Blue Sabahan. Oleh itu, thank you. Jika anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, take care, God bless, knowledge Mitch, all the best to you.